One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Assalamualaikum, dan kembali lagi kita dalam malam puaka guys, di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sedar tak sedar, rasa kejap je kan? Dah 3 hari dah. Ini dah masuk malam ketiga. Alhamdulillah. Apa macam korang semua dah berbuka ke? Dah solat tarawih ke? Alhamdulillah, kita dah masuk hari ketiga. Tinggal beberapa minggu sahaja lagi sebelum kita menyambut hari raya. Yalah, minggu pertama pun tak habis lagi, tapi bagi aku laju ni. Sedar tak sedar, walaupun kau berpuasa kan, penat, pergi bekerja apa semua, tekak kering, tak, dah hari ketiga. Macam tu je. Okey, tak nak cerita pasal tu. Okey, malam ni aku nak berkongsi dengan korang, dia lain sedikit. Sebab apa? Sebab aku tak boleh janjikan kisah pada malam ni. Aku tak tahu berapa panjang yang aku bakal berkongsi dengan korang. Kemungkinan setengah jam, kemungkinan 15 minit, tapi aku rasa tak lama pun. Sebab kiriman email yang aku dapat ni merupakan salah satu kiriman email daripada geng puaka. Sebab aku dapat banyak tau email. Aku kongsi sikit lah. Aku dapat banyak email daripada geng-geng puaka. Tapi ada geng puaka yang cakap, Bang Zaf, tak tapis ke cerita yang dapat tu? Tapis lah, kena tapis lah. Sebab ada yang berkongsi kisah seram tu kadang-kadang yang mengarut sangat, yang saja nak melawak lah. Tapi kadang-kadang kisah seram yang aku dapat tu ada yang tulis panjang betul, tapi mana hantu dia? Tak ada hantu langsung. At least kalau dia tak seram, tapi aku tahulah mana nak tambah hantu ke, tak apa juga. Tapi daripada awal sampai akhir, bang, kereta saya rosak, saya berhenti tepi jalan, jam dah pukul 3 pagi. Tempat ni memang keras bang, tapi Alhamdulillah tak ada apalah bang. Saya pun balik selamat. So aku tak boleh lah nak kongsi kan. Dan banyak sangat email yang mengarut, banyak sangat email yang agak berat pun ada, yang aku tak nak kongsikan. Yang berat ni aku kategorikan dalam kes-kes sihir. Kisah-kisah seram yang berkenaan sihir, itu pun kes-kes berat lah. Sebab apa aku cakap kes berat? Untuk orang yang macam aku, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasal kau macam Aimi Lelubi tu, nasib baiklah tak teruk macam dia. Dia aku dengar setiap hari, setiap jam lah aku boleh cakap, pergi Tesco nampak hantu, pergi Giant pun nampak hantu, engkau beli goreng pisang kat tepi jalan pun, alah, hantu yang jual kan, lagi jam. Nasib baik aku tak macam tu. Tapi orang yang macam aku, macam Aimi yang senang nampak ni, bila cerita pasal sihir, aku tak suka sangat. Sebab sihir ni dia ada aura yang buatkan aku rasa penat semacam tau. So macam kisah pada malam ni yang dikongsikan oleh Petra adalah bukan pengalaman dia, tetapi berlaku satu sumpahan yang dikatakan ada satu rumah dekat Surabaya tu yang dah terkena sumpahan. Tapi yang lagi seramnya, sumpahan apa tu? Sejarah berkenaan rumah yang terkena sumpahan tu sehingga ke hari ini masih lagi berlaku. Siapa yang tinggal kat rumah tu, dia akan berlaku beberapa kejadian yang aku boleh cakap kau terkena sumpahan lah. Kalau kau tinggal kat rumah tu, disebabkan sejarah rumah tu, engkau pun turut terkena sumpahan. So tak nak buang masa. Alhamdulillah, kita dah masuk Ramadan yang ketiga dah ni. Aku harap korang terhibur sambil makan murtabak ke apa-apa sajalah yang korang ada waktu berbuka tadi. Enjoy the show. Kita teruskan dalam malam puaka edisi Ramadan. Kisah pada malam ni adalah satu perkongsian email daripada seorang lelaki yang mahu dikenali sebagai Petra. Petra ni aku cerita pasal dia dulu. Petra ni dia dah tinggal, dia asal Selangor, tapi dia dah tinggal dekat Jakarta, Indonesia dah hampir 10 tahun. Dia dah menetap kat sana. Aku tak tahulah dia dah jadi warga negara Indonesia ke apa, ataupun dia masih lagi orang Selangor kan. Tapi dalam email tu dia cakap adalah sesekali tu dalam 2-3 bulan ke apa, dia baliklah Malaysia dengan Indonesia kan dekat je. So dia baliklah jumpa keluarga dia dekat Malaysia ni. Dia seorang je pergi sana. Dan sehingga sekarang ni dia tak kahwin pun lagi. Tak tahulah, dia try cari jodoh tapi tak jumpa. Dan dia buat apa 10 tahun kat sana? Merantau lah. Dia pun bekerja sebagai seorang chef dekat hotel. Dah banyak dah hotel dekat Malaysia yang dia pernah kerja, dekat Indonesia pun dia pernah kerja. So banyak dah hotel. So sedar tak sedar tinggal kat Jakarta tu dah 10 tahun. Time dia bekerja, ada satu malam ni night shift lah.
Dia chef, dia seorang chef. Sang 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 sang, tengah masak macam tu, itu bunyi kuali lah. Dia tengah masak, lepas tu dah settle kerja apa semua, okey lah, nak rasa nak isap okok. So dia pergilah dekat smoking area, dekat area hotel tu, dia tengah isap okok tu. So adalah beberapa orang lagi kawan dia, tukang masak juga, adalah yang kerja housekeeping, ada yang chef macam dia pun ada, tengah lepak isap okok. So diorang berkongsi, bertukar-tukar kisah-kisah seram. So Petra ni ceritalah kisah seram, tempat-tempat seram yang ada kat Malaysia. Lepas tu member-member Indonesia dia ceritalah dekat Jakarta tu selalu ke diorang pergi nampak hantu. Selalu pergi nampak hantu pula. Selalu ke diorang pergi paranormal. Macam Solo Ambush tu kan, pergi rumah-rumah seram ke, pergi cari hantu ke, walaupun lepas kau nampak hantu kau lari, tak tahulah sebab apa. So tengah tukar-tukar cerita tu, adalah salah seorang kawan Petra ni, warga Indonesia. Dia berkongsi dengan Petra bahawa terdapatnya satu rumah dekat Surabaya, dan rumah ni dikatakan berhantu. So pada awalnya Petra ingatkan, okay, this is just another story lah, tiba-tiba speaking. So ingatkan ini hanyalah cerita lagi satu je lah. Dia dah banyak dah, macam kita lah dengar cerita Pontianak dah banyak sangat kan, dah bernanah telinga. So Petra ingatkan, okay lah, dengar je lah kan, apa yang menyeram kan. Tapi makin lama kawan dia ni cerita pasal rumah yang terletak kat Surabaya ni, rumah sumpahan. Diorang cakap rumah sumpahan disebabkan ada satu keluarga ni yang mengamalkan ilmu hitam. Jadi sepanjang Petra dengar, makin lama makin tertarik. Dia bukan tertarik pasal rumah tu sampai sekarang terkena sumpahan pun menarik juga. Tapi yang buat Petra tertarik disebabkan rumah tu, sejarah dia. Macam mana rumah tu boleh dikatakan rumah sumpahan yang memang menyeramkan. Kejadian yang berlaku pada tahun, sabar jap, aku ingat balik. Pada tahun, tak salah aku dah lama tau, 1940 lebih, 1945 ke 47 Okey, dah ingat dah. 1947. Betul lah macam aku cakap tadi. So, sejarah pasal rumah tu, apa yang berlaku pada tahun 1947 tu? Inilah yang dikatakan sejarah berkenaan ilmu hitam ataupun sumpahan ilmu hitam rumah Surabaya, guys. Sejarah hitam yang berlaku pada tahun 1947. Ni aku nak kongsi dengan korang. So dikatakan pada masa tersebut, zaman dahulu kala lah, adalah suami isteri ni, sepasang suami isteri. Sepasang lah, dah kahwin kan. Emilia dan juga Freddy. Dua orang ni berkahwin, lepas tu beli satu rumah. Rumah ni besar kau, rumah banglo 2 tingkat. Lepas tu kalau aku dah cakap rumah banglo, memang rumah sebiji lah, dengan laman dia, dengan dekat belakang rumah tu adalah swimming pool kan. Tak adalah besar mana, tapi adalah swimming pool. So cantik lah. Lepas tu pula pekerjaan dia, okay, walaupun dia orang ni dah kahwin, Emilia dengan Freddy ni dah kahwin, hidup bahagia. Tapi biasalah tu, si isteri mempunyai kewangan ataupun kekayaan lah, senang cerita. Lebih lagi pekerjaan yang stable kan. Walaupun kerja tu dekat sebuah syarikat makan gaji, tapi pangkat Emilia ni tinggi, stable lah. Setiap bulan dapat. Contohnya gaji Emilia ni 20,000 setiap bulan, kerja tak kerja masuk 20,000. Manakala Freddy ni pula perniagaan biasa je, perniagaan kedai makan. Tapi janganlah fikir restoran yang besar-besar, tak. Dia macam restoran bakso kat tepi jalan macam tu je Freddy ni. Bila berniaga ni, yang bagusnya berniaga ni, engkau tawakal kau lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kau tahu kau kena berusaha lebih. Bukan macam makan gaji, kau pergi kerja, hujung bulan mesti dapat. Tapi bisnes ni, jual bakso, jual makanan-makanan macam Freddy ni, ada masanya laku, ada masanya kalau musim hujan tak berapa laku. So macam tu lah kan. Okey, korang boleh bayang. So dalam 4 tahun perkahwinan, aman je. Aman, damai. Emilia ni memang sayang si Freddy, Freddy ni sayang si Emilia ni. So lepas 4 tahun, alhamdulillah mereka dikurniakan anak. Mengandunglah si Emilia ni. Hasil daripada kau faham je lah kan. Setiap kami malam Jumaat je, hasil daripada tu lah. So Emilia dan Freddy ni dikurniakan seorang anak bernama Ehsan. Sedap nama. So Ehsan tak Ehsan, korang tunggu dulu cerita dia.
dia. So bila dah dapat anak tu, Amelia dengan Freddy ni kehidupan dia memang aman damai, aku boleh cakap. Lagi-lagi pula dikurniakan seorang anak dengan pekerjaan Amelia yang stable, dapat pula anak seperti mana yang Amelia selama 4 tahun tu dia betul-betul idamkan anak. Akhirnya Freddy ni mampu kasih dia anak. So lagilah bahagia, lagilah gembira keluarga Amelia dan Freddy ni. Dan sebaik saja Ehsan ni dah berusia 15 tahun, form 3 lah, tingkatan 3 lah kalau kat Malaysia ni. Kat Indonesia tak tahulah panggil apa, tingkatan 3 juga kot. So lepas Ehsan ni dah 15 tahun, barulah dia nampak bahawa dekat rumah dia tu ada satu sistem. Sistem apa? Sistem queen control. Tapi bukan queen control yang in a very bad way. Bukan yang queen control yang jahat punya, yang selalu marah ke apa, tak. Tapi Amelia ni akan ada kuasa berbanding bapak dia. Bapak si Ehsan ni, Freddy ni, bila mak bapak dia bertekak kan, Ehsan ni nampak selalunya bapak dia akan mengalah. Dan kebanyakannya Amelia ni yang akan arahkan suami dia, si Freddy ni. Contohnya lah, hujung minggu tu diorang ada nak pergi berkelah ke apa. So Amelia ni akan cakap, abang book hotel apa semua, tapi make sure book awal, book esok, jangan lambat. Kalau tak nanti hotel yang tu tak dapat pula. Bayaran semua tak apa, itu serahkan kat saya, sebab Amelia ni lebih kaya daripada Freddy kan. So Freddy ni akan dengar je lah, baik sayang, lepas tu sayang nak pergi sana, barang-barang makanan semua. So Amelia ni akan atur tau. So bila anak dia nampak macam tu, macam mana situasi dia? Anak dia rasa, apa hal yang bapak aku dengar cakap mak aku ni? Bukanlah tak boleh, tapi kenapa bapak aku, apa-apa keputusan yang dia nak buat, kenapa nak kena persetujuan mak aku? Kenapa dia kena tanya dulu? Kalau mak aku tak setuju, tak boleh buat. Kalau mak aku setuju, baru boleh buat. Kalau Amelia ni setuju, baru boleh. So di mata Ehsan, dia jadi tak berapa nak rapat dengan mak dia, sebab dia dah ada rasa kesian lah. Kenapalah bapak aku asyik kena bully dengan mak aku ni kan? Lagi-lagi pula, tak adalah selalu, tapi pernah 2-3 kali time Ehsan ni tengok TV kat ruang tamu, berlaku pergaduhan di antara Amelia dan juga Freddy ni. So Amelia ni tinggilakan suara dia sikit. Amelia cakap lah, abang, saya penat lah bang macam ni bang. Abang, saya nak abang uruskan hal rumah pun tak boleh. Dah lah rumah ni saya yang bayar, bil segala semua saya yang bayar. Abang kadang-kadang bisnes pun kejap okey, kejap tak okey. Itulah saya cakap, abang pergi cari kerja, tak payah bisnes, abang degil. So bila dengar macam tu, Ehsan ni rasa yang mak aku ni, Amelia ni hina bapak aku ke? Sedangkan bagi diri Freddy tak ada pun hina. Freddy ni tak ada terasa pun apa yang isteri dia cakap tu benda betul lah juga. Sebab ada masanya bisnes dia tu tak berapa nak menjadi, sehinggakan bulan tu duit rumah, duit bil elektrik semua Amelia ni kena tanggung. So manalah seorang isteri tu tak bising, sebab sepatutnya tanggungjawab si Freddy ni. Tapi apabila anak dia si Ehsan ni nampak, dia percaya apa yang dia nampak lah. So dia berpihak lah kepada si bapak dia, si Freddy ni. So Ehsan ni daripada anak yang sopan santun, bila dah macam tu, ada masanya dia tak nak sangat dengar cakap mak dia. Kadang-kadang dia melantun balik. Dia cakap dekat mak dia macam, mak buat hal mak je lah. Ehsan nak ikut ayah lah. Walaupun Ehsan tak sukalah cara mak layan ayah. So Amelia ni terkejut lah, kenapa sih? Biasa orang Indon kan, aku pun lupa lah. Dia orang ni orang Indonesia tau. Kenapa sih? Kenapa cakap gitu dengan mami apa semua kan? Tak pasal kau. Mak dia terasa lah, kau ni tak tahu apa pangkal, hujung pangkal, tiba-tiba marah aku macam tu. Tak fair lah kan? Mak ni bukannya gaduh besar sangat dengan bapak kau. So nak dijadikan cerita, bila dah situasi dia macam tu, si Ehsan ni adalah satu hari dia duduklah, keluarlah, orang cakap me time dengan bapak dia je. Mak dia ni tak ada, mak dia keluarlah pergi bekerja. So adalah hujung minggu tu me time. So dia berdua je dengan bapak dia si Freddy ni. So Ehsan ni tanyalah bapak dia kan, dia nak tahulah apa perasaan bapak dia apa semua. Okey tak mama layan ayah macam tu kan? Ehsan, jangan macam tu sih. Jangan layan ibu kamu macam tu, tak baik. Tak apa, ayah ni okey je kan. Lagipun kamu kena hormat ibu kamu. Lagipun ibu kamu tu bekerja
kerja, dia yang support kita, dia yang besarkan Ehsan, kasih Ehsan pergi sekolah elok-elok. Biasalah tu, ayah kenalah hormat, bagi ayah tak ada apa pun. Tapi bila Ehsan ni dengar macam tu, dia tak puas hati lah. So dia soundlah balik bapak dia. Tak boleh lah macam tu ayah kan. Ayah sepatutnya tak boleh benarkan ibu tu cakap macam tu kat ayah. Kenapa ayah takut sangat? So pada awalnya, ayah dia ni nampak a very good guy tau. Baik betul lah kan. Dia tak nak anak dia ni bersangka buruk dekat mak dia. Tapi makin lama, dia dah jadi terbalik dah. Si Freddy ni cakap balik kat anak dia bila dah makin banyak perbualan antara dua beranak ni. Si Freddy ni mulalah cakap, sebenarnya kalau kamu nak tahu Freddy, daripada kecil ibu kamu tu lebih kaya. So bila lebih kaya, ayahnya orang hina saja. Biasalah ibu kamu pun sebenarnya bukannya suka sangat dengan bapa, tapi terpaksa kahwin kan. Dia pun kutip bapa macam anjing kurap. Dia pun layan bapa ni. Biasalah kita ni bukannya orang kaya macam ibu kamu tu. Sebab Emilia ni betul kaya tau. Lagipun bapa ni umpama orang gaji je dekat rumah ni. So bila anak dia dengar bapak dia cakap macam tu, super anjing kurap lah, macam orang gaji lah. So anak dia ni dah ada satu perasaan dendam tau. Perasaan dendam dekat ibu dia sendiri, Emilia ni. Lagi-lagi pula selepas dibatu api oleh bapak sendiri. Sebab apa yang Freddy ni batu api? Kemungkinan sebab dah tak tahan lah. Emilia ni pun dia bukan seorang ibu yang garang. Dia bukan seorang queen control seperti mana yang korang sangka kan. Dia just nak yang terbaik buat keluarga dia je. Dan apa yang Emilia selama ni tegur si Freddy ni, benda betul, bukannya benda tak betul kan. Sebab kan dia naklah seorang suami tu ada tanggungjawab. Ini kalau nak harapkan bisnes tu je, ada masa jadi, ada masa tak jadi, bahaya. Memang betul kita kena tawakal, tapi kena ikhtiar lah. Lagi-lagi pula dah ada anak yang dah berumur 15 tahun. Tapi di mata Ehsan ni, dia tak tahu pengorbanan yang telah diberikan, yang telah dicurahkan, kasih sayang pengorbanan oleh ibu dia ni, dia tak nampak. Yang dia nampak, ibu dia ni seorang yang queen control. Orang kaya, sebab kau kaya kau kurang hajar dengan bapak aku. Manakala dia lebih agungkan si Freddy ni. Bapak dia ni kesian, bapak dia asyik kena bully. Bapak dia yang kerja keras. Sebab apa? Sebab bapak dia berniaga tepi jalan berpeluh-berpeluh. Memanglah berniaga tepi jalan. Mak dia pula kerja kat syarikat. Tapi tak semestinya kerja tepi jalan tu lebih penat berbanding kerja syarikat. Semua kerja penat, sama je. Tapi untuk budak 15 tahun, apabila tak diterangkan oleh kedua ibu bapa, dia jadi pisang lah. Dan di sinilah bermulanya titik hitam dalam keluarga Emilia dan juga Freddy, guys. Keadaan dah bertambah teruk daripada hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Apa yang dipertontonkan kepada anak diorang si Ehsan ni bukanlah sesuatu yang Ehsan boleh terima di akal tau. Sebab cara layanan Emilia terhadap Freddy sama je. Bukan hubungan diorang 24 jam gaduh. Bagi diri Emilia, diorang bahagia je, tak ada bergaduh apa pun. Tapi dia jadi masalah apabila anak dia si Ehsan ni, segala perbuatan yang dilakukan oleh Emilia ni akan nampak teruk. Sebab apa? Sebab dia dah ada berat sebelah. Lagi-lagi pula bapak dia, Freddy ni, akan mengadu dekat anak dia ni apa yang mak dia buat. Tapi bukan mengadu indirectly lah. Dia puji sikit, lepas tu dia batu api sikit. Dia puji sikit, dia batu api sikit. So keadaan macam tu, dendam dah mula ada dekat dalam diri si Ehsan ni. Dan nak dijadikan cerita pula, keadaan lagi teruk apabila adalah satu masa ni, apabila Ehsan ni dah nak masuk ke SPM ataupun dah nak berusia 17 tahun tu, Emilia ni paksa Emilia ni marah si Ehsan ni sebab prestasi pelajaran dia tak berapa nak bagus. Seorang mak kan, dia cari duit nak harapkan laki. Manalah laki tu mampu, tak habis-habis macam tu je lah perniagaan si Freddy ni. Tapi Emilia tak pernah sesekali pun hina, tak pernah sesekali pun memperkecilkan perniagaan laki dia ataupun memperkecilkan laki dia. Tapi just nasihat biasa pun di mata anak diorang ni, itu adalah satu perbuatan yang salah. Dan apabila prestasi anak dia si Ehsan ni dah bertambah teruk, Emilia ni paksalah untuk si Ehsan ni join kelas tambahan. Okey, mak dia akan tanggung semua. So dah berlaku pergaduhan macam tu, Ehsan ni tak nak.
Ehsan ni tak nak, Ehsan ni tak nak. Ehsan cakap, dah lah, ibu dah kontrol ayah, sekarang ni ibu nak kontrol Ehsan ke? Ibu ingat ibu siapa? Sampai macam tu kau kurang ajar. Emilia ni apabila tengok anak dia yang dah 17 tahun ni biadab macam tu, memang makan penyepak lah. Tapi apa yang Freddy ni buat? Freddy ni sebagai seorang bapa patutnya dia menyokong apa yang dilakukan oleh Emilia. Emilia just nak mendidik, just nak biar tengok anak dia si Ehsan ni berjaya. Tapi si Freddy ni boleh cakap dekat isteri dia, Emilia, kenapa awak ni? Kalau awak buat kat saya tak apa. Tapi awak berani sepak anak kita ni. Awak ni dah gila ke? Jangan sebabkan awak kaya, jangan disebabkan awak kerja besar, awak buat kita orang ni macam pengemis je kat rumah ni. So bila Freddy cakap macam tu, mengalir air mata Emilia ni. Dia tak pernah sangka pun suami dia sanggup cakap macam tu. Dia dah tak tahu nak buat apa dah. Kenapa suami aku cakap macam ni? Padahal aku just nak terbaik. Aku seorang ibu, mestilah aku nak yang terbaik untuk anak aku. Tapi suami dia dah mula ada bibit-bibit nak mencocok si Ehsan ni supaya berpihak kepada dia. Dan apabila keadaan dah macam tu kan, dah bergaduh kan, daripada bulan ke bulan, minggu ke minggu, dah makan tahun macam tu, situasi dia sama je. Sampailah satu hari apabila dendam yang disimpan oleh si anak Ehsan ni, termasuk Freddy ni, dah bergabung. Diorang pun melakukan satu perbuatan yang tak pernah pun disangka-sangkakan oleh aku sendiri tau. Kau boleh bapa dengan anak ni merancang untuk menyihir, untuk menyantau mak diorang sendiri, Emilia ni. Dan korang jangan gembira sangat sebab Emilia ni, dia bukannya ibu yang garang, dia bukannya mendera anak dia, dia bukannya kui kontrol laki dia. Dia hanya tegas, dia hanya seorang wanita yalah yang dah berkejaya. Dia just nak yang terbaik buat seluruh keluarga dia. Dia nak jadi isteri yang terbaik, dia nak jadi ibu yang terbaik. Tetapi dua anak beranak berhalul ni, diorang tak faham. Ehsan ni dengan Freddy ni lagi lahabau lah, senang cerita. Dia cocoknya si Ehsan ni sampai ke Ehsan ni setuju tau nak menyantau mak dia sendiri. Dan perbuatan diorang ni berlaku kat mana? Tak jauh pun, berlaku dalam satu rumah yang sama, dekat tingkat 2, dalam bilik anak lelaki dia, si Ehsan ni. Waktu isteri dia, Emilia ni, tengah tidur dekat ruang utama, dekat bilik utama dekat bahagian bawah, Freddy ni senyap-senyap. Selepas pukul 2 pagi dia bangun. Lepas tu dia kejut anak dia dan berlakunya satu sumpahan. Bukan sumpahan, satu upacara ilmu hitam dalam bilik anak dia si Ehsan ni. Diorang seru, diorang baca pelbagai jenis mantra. Tak salah aku, Petra ada tau, tapi aku tak nak baca. Dia ada tulis mantra tu apa. Petra cakap kalau Zah nak baca, Zah baca lah, tapi kalau boleh tak payah baca penuh. Aku tak nak baca langsung. Aku seramat. Dia ada ayat bahasa macam Jawa sikit. Lepas tu adalah beberapa ayat yang aku tak faham sangat. Dia dalam 4-5 baris tau mantra tu. Dan sewaktu diorang baca, contohlah Contohlah lebih kurang kan. So bila dua beranak ni baca tanpa rasa bersalah tu, Ehsan ni dia boleh tak ada rasa apa. Maybe dah dirasuki syaitan lah orang cakap kan. Syaitan dah mula masuk ke dalam badan tu, dah tak boleh fikir di otak dah. Dan secara tiba-tiba sewaktu diorang baca mantra ni di dalam bilik Ehsan, tengah malam tu terdengar satu jeritan yang teramat kuat daripada bawah rumah, daripada ruang tetamu rumah tau. Kuat gila menjerit. Dan suara jeritan tu tak lain tak bukan suara daripada mak dia orang. Macam menyanyi pula kan. So mak dia menjerit macam tu lah, senang cerita kan.
So bila dah terdengar suara jeritan tu, ui kuat betul. Diorang baca lagi mantra tau. Walaupun Ehsan dengan Freddy ni dah dengar dah ibu dan juga isteri tercinta menjerit, meronta kat bawah tu seolah-olah menahan kesakitan, diorang tak berhenti. Berulang-ulang kali baca mantra tu. Baca. Sampailah diorang dah tak dengar dah bunyi jeritan. Daripada Emilia ni. Keadaan dah sunyi sepi je, tak ada dengar dah kan. Diorang pun secara perlahan, okey, dah habis dah, diorang padamkan lilin, nak buat ritual. Biasalah nyalakan lilin kan. Lepas tu diorang dah padam lilin semua. Perlahan-lahan 2 ekor setan ni, lah habau betul lah. 2 anak beranak ni keluar daripada bilik si Ehsan ni menuju ke tingkat bawah. Dan alangkah terkejut, korang nak tahu tak alangkah terkejutnya? Ehsan ni dia ikut je cakap bapak dia. Dia tak pernah tahu pun ilmu hitam tu apa yang akan terjadi. Kalau dia orang melakukan ilmu hitam tu, adakah akan terjadi sesuatu yang teramat buruk dekat ibu dia orang. Diyakinkan oleh Freddy ni, sebab tu Ehsan ni ikut je. Dia tak pernah sangka pun apa yang dia bakal nampak lepas dia turun daripada tingkat atas ke tingkat bawah tu dekat area ruang tamu tu. Memang sesuatu yang teramat mengerikan sehingga Ehsan ni jatuh terduduk. Dia menggeletar, menggigil satu badan. Sebab apa yang ada dekat kawasan ruang tamu rumah si Ehsan ni adalah mayat Emilia ni dalam keadaan yang aku susah nak cakap lah. Yang teramat ngeri. Aku tak boleh gambarkan. Korang bayang sahaja. Aku just gambarkan sikit je. Seluruh dinding sofa-sofa TV dekat ruang tamu tu dipenuhi darah. Dan mayat Emilia dalam keadaan perut terburai. Perut Emilia terburai seakan-akan dibaham oleh sesuatu ataupun seolah-olah diratah oleh satu makhluk yang teramat besar. Seluruh badan Emilia ni, aku boleh cakap kepala Emilia berpusing ke belakang 180 darjah. Kau boleh tak? Korang boleh tak bayang tu je? Dia tak pernah sangka apa yang dia telah buat adalah sesuatu yang teramat teruk, yang teramat keji tau. Penyesalan pun dah tak boleh dah. Dia hanya dengar cakap bapak dia. Dan Freddy ni pun sampai tak ada segala perasaan sedih, semua tak ada. Dia lebih fikirkan kegembiraan dia. Akhirnya Emilia dah tak kontrol hidup dia. Dia pun yakinkan. Dia yakinkan apa yang si Ehsan ni buat adalah perkara yang betul. Tak payah risau. Memang ibu kau layak kena macam tu. Dan apabila 2 beranak ni dah bunuh orang tercinta Emilia ni dalam keadaan kejam menggunakan ilmu hitam tu, mayat Emilia diorang bawa betul-betul jauh ke dalam hutan. Dan 2 beranak ni tinggalkan mayat Emilia dekat dalam hutan tanpa rasa bersalah. Manakala apa yang Freddy dan Ehsan buat, selepas dah buat macam tu, diorang menjalani kehidupan diorang seolah-olah tak ada apa. Seolah-olah tak ada apa masalah pun. Dan sebaik sahaja, tak salah aku, selepas sebulan lebih sahaja, ada orang terjumpa mayat Emilia. Dan apabila pihak hospital dan juga pihak polis melakukan siasatan, apa hal yang suami dia dengan anak dia tak buat laporan polis kan? Padahal isteri dah hilang selama sebulan lebih. Apa alasan yang diberikan oleh Freddy adalah sesuatu yang logik juga. Dia cakap sebab isteri dia ni bekerja dekat salah satu syarikat yang memang busy, yang memang 24 jam ada je pekerjaan. Sebab kadang-kadang Emilia ni sampai pulang ke rumah pun ada meeting online lah apa semua, dan selalu outstation. Jadi alasan tu valid lah. Yang lagi menakutkan apabila pihak hospital cakap ini bukanlah perbuatan daripada manusia. Kesan perut yang terburai tu dan leher kepala Emilia yang berpusing ke belakang 180 darjah takkan dibuat oleh mana-mana manusia. Sebab perut Emilia yang terburai tu bukanlah kesan torehan daripada pisau yang tajam ataupun alat yang tajam, tapi seolah-olah memang betul. Pihak hospital cek kemungkinan Emilia dah diserang oleh binatang buas. Contohnya binatang yang besar lah, beruang ke dekat dalam hutan ke. Freddy, Ehsan ni pandai berlakon. Dia orang pura-pura menangis. Bila tahu yang jenazah ataupun mayat mak dia orang yang dah mati, dia orang menangis lah. Sayang, kenapa tinggalkan abang apa semua. Padahal hakikatnya Freddy ni hanyalah nakkan harta
yang Emilia ni ada, guys. So apabila dah macam tu, Emilia ni pun dah mati, Emilia ni pun dah tak ada dah tak wujud dah dalam hidup dua setan ni, dua anak beranak ni. Si Ehsan ni dia gembira. Sebab apa? Sebab dia tahu yang selama ni yang sayang ke dia, yang menjaga dia, yang bersusah payah dengan dia adalah bapa dia, si Freddy ni. Tetapi segalanya bakal musnah untuk diri si Ehsan sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu hitam yang si Ehsan dan juga bapa dia, si Freddy ni lakukan bakal memakan diri diorang balik. Sebab segala perjanjian yang korang buat dengan jin, jin ni penuh tipu daya tau. Kau tak payah percayalah. Dia bakal kasih kau kesenangan kejap, tapi akhirnya kau akan merana. Dan memang betul pun, selepas kematian Emilia ni, aku boleh katakan rumah yang diorang duduk tu sering kali diorang terdengar bunyi jeritan. Awal-awal pagi dengar bunyi ada suara perempuan menjerit sekuat hati dalam rumah tu. Dah banyak kali dah Ehsan dan juga Freddy ni terkejut daripada tidur dia, sebab bunyi jeritan tu boleh bergema satu rumah. Dah lah rumah 2 tingkat, kau bayang pukul 2-3 pagi tiba-tiba dengar bunyi jeritan perempuan yang kuat, dengar bunyi cakaran. Dan ada masanya keadaan bertambah teruk apabila barang-barang dalam rumah tu dialih. Pernah beberapa kali Ehsan dan juga Freddy ni ternampak bayangan ataupun kelibat ibu diorang dalam keadaan yang menakutkan, muka yang menakutkan, tengah duduk di samping diorang sewaktu diorang tidur. Jadi itu telah membuatkan hidup si Freddy dan juga anak kesayangan dia, si Ehsan ni, dah tak aman dah dekat rumah tu. Yelah, setiap hari, setiap minggu mesti akan dihantui, mesti akan diganggu. Betapa teruknya gangguan ni. Sewaktu si Ehsan ni tengah tidur, secara tiba-tiba dia boleh rasa seolah-olah muka dia ni basah tau. Dan bila dia buka mata, alangkah terkejutnya dia. Dekat atas dia adalah ibu dia. Arwah ibu dia, mayat ibu dia dalam muka yang teramat menakutkan, dah berdarah-darah, dengan lidah yang panjang tengah menjilat muka si Ehsan ni. Kau bayang takut tak takut? Manalah tak trauma Freddy dan juga Ehsan ni. Setiap hari kena ganggu macam tu. Tapi memang patutlah. Sebab apa? Sebab kau yang bunuh mak kau. Memang patutlah pun mak kau ataupun jin tu balas dendam balik dekat kau. Itulah nak buat sangat kan, tamak sangat ke harta. Apa yang si Ehsan ni percaya, yang selama ni bapak dia sayangkan dia, bapak dia pun umur dah makin meningkat, dikatakan jatuh sakit sebab banyak penyakit pun ya, sebabkan gangguan ilmu hitam ni pun ya. Jadi waktu bapak dia dah nak nazak ni, Ehsan terkejut. Sebab apa? Sebab bapak dia sambil menangis tu, ni dah nak mati lah orang cakap kan, sakaratul maut tu, bapak dia menangis. Tapi sempat cakap lah, macam cerita apa India tu kan, bapak dia sempat cakap kat Ehsan ni, sebenarnya kau tahu tak, yang sayang kau, yang jaga kau daripada kecil, yang didik kau, yang betul-betul nak tengok kau berjaya, bukan ayah, tetapi arwah ibu kau, Emilia. Apa yang ibu kau buat selama ni adalah benda yang betul. Dia terangkan dekat Ehsan ni. Ehsan ni dah terkejut dah. Ehsan ni cakap kat ayah dia, apa yang ayah merepek ni? Dan apa yang lagi mengejutkan, sebelum ayah dia ni mampus kan, sebelum ayah dia ni mati, ayah dia sempat cakap, sebenarnya ayah tak sayang pun kau. Padan muka kau Ehsan. Ayah dia cakap, sebenarnya ayah tak sayang pun kau. Selama ni ayah just nak harta mak kau. Ayah just nak kuasa yang mak kau ada. Itu je. Sebab tu ayah hasut kau supaya belah ke ayah, supaya plan ayah ni menjadi. Ayah tak pernah sayang kau. Engkau dah bunuh orang yang patutnya kau tak bunuh, iaitu mak kau. Sebab mak kau yang sayang kau. Macam itulah cerita dia. Bapak dia pun mati. Dan disebabkan penyesalan tu, Ehsan ni pun dah tinggal seorang kan. Dia percaya sangat cakap bapak dia, padahal bapak dia tu level iblis punya jahat. Disebabkan dia percaya orang yang pernah sayang dia, orang yang sepatutnya dia hargai, dia dah bunuh, iaitu mak dia sendiri, si Emilia ni. Padahal Emilia ni nak yang terbaik untuk dia, manakala bapak dia yang dia percaya sayang dia, jaga dia, rupa-rupanya tak. Disebabkan tekanan jiwa, Ehsan ni pun ditemui mati. Mati macam mana? Dalam keadaan yang sama macam
arwah ataupun mayat mak dia, mayat Amelia ni. Pihak polis jumpa mayat si Ehsan ni dalam rumah tu dalam keadaan dah mereput dah, sama juga kepala pecah, perut terburai, dan lagi satu fakta aku lupa nak bagi tahu. Mayat kedua-dua anak beranak ni, Ehsan dan juga Amelia ni, apa yang buat pihak hospital pelik, pihak polis pun terkejut dengar. Sebab apa tau? Perut terburai tu tak apa, pihak hospital boleh sangkakan, oh betul lah mungkin beruang yang serang ke apa. Tapi kau bayangkan, pihak hospital tergamam sebab apa? Sebab setiap tulang yang ada dekat badan Ehsan dan juga Amelia ni semuanya patah guys. Ni jari ni semua ke belakang, ini ke belakang. Setiap tulang yang ada semua patah. Dan lagi misteri, tak tahulah macam mana Ehsan boleh mati. Sama keadaan macam ilmu hitam yang dia buat dekat mak dia. Kemungkinan disebabkan Ehsan ni dah stres, disebabkan dia mempunyai tekanan jiwa yang teramat tinggi, dia buat ilmu hitam tu kepada diri dia sendiri. Macam mana yang dia buat dekat mak dia, dia buat kepada diri dia sendiri. Sebab itulah dia mati dalam keadaan yang sama macam mana Amelia ni mati. Dan dikatakan kejadian yang berlaku pada tahun 1947 tu sehingga ke hari ini, sumpahan tu masih lagi ada. Rumah tu dah bertukar orang, beberapa orang dah beli tapi jual balik, sewa jual balik, beli jual balik, duduk tak sampai setahun jual balik. Sebab apa? Sebab dikatakan sesiapa saja yang tinggal dekat rumah Amelia ni akan terkena nasib yang sama. Bukanlah mati dalam keadaan yang sama, tetapi contoh kau keluarga bahagia, kau beli rumah Amelia ni, korang akan ada perasaan tamakkan harta, korang tamakkan harta, korang dendam dengan pasangan korang, korang dendam dengan anak korang. Boleh dikatakan telah 2-3 keluarga yang tinggal dekat situ telah mati dalam keadaan yang tak teruk macam Amelia, tetapi teramat mengerikan dan memelikkan bagi pihak hospital dan juga pihak polis. Alhamdulillah, so itulah saja guys kisah untuk malam ni. Kiriman daripada Petra yang dikatakan rumah sumpahan yang terletak dekat area Surabaya, dan sehingga ke hari ini sesiapa sahaja yang beli rumah tu ataupun yang tinggal kat rumah tu akan bergaduh kan, akan ada sifat yang sama. Contohnya engkau baik, engkau tak ada tamak harta, tapi bila kau masuk rumah tu engkau akan menerima nasib yang sama macam Freddy. Itulah sumpahan dia. Engkau akan jadi tamakkan harta, engkau akan jadi tamakkan pangkat sehingga engkau sanggup membunuh. Dan seperti yang Petra cakap, apa yang terjadi ni merupakan kisah benar, dan sesiapa sahaja yang berani ataupun yang terjumpa rumah ni, tolonglah elak daripada korang beli. Sebab rumah ni memang cantik. Petra cakap, kawan dia cakap rumah ni memang cantik, sesiapa yang melihat dia akan rasa nak beli. Tapi lepas kau beli, Allahu Akbar, pisang man. So aku harap itu saja kisah untuk malam ni. Ambil segala pengajaran, dan yang terbaiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku ingin memohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang aku menyampaikan kisah ni. Aku harap korang terhibur, dan macam biasa, selamat berbuka dan selamat bersahur. Yang paling penting, selamat menunaikan ibadah puasa. Tingkatkan segala amalan pada bulan yang mulia ini. Semoga segala amalan yang kita buat diterima dan diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi seorang hamba yang lebih disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Ingat, jangan kantoi puasa. Tolonglah puasa sampai habis. Muah.